Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya harap minggu ni murid-murid semua dikurniakan kesihatan yang baik dari sudut fizikal dan juga emosi. Okey, sebab kita pun masih lagi meneruskan PDPR kita yang mempunyai pelbagai cabaran, dan saya harap saya juga cuba buat yang terbaik, dan saya harap awak pun juga cuba buat yang terbaik lah. Okey, balik pada topik kita. Okey, jadi kita masih lagi dekat bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, so untuk bab 5 ni boleh rujuk buku teks. Dalam masa yang sama, yang penting ni awak kena siapkan saya punya modul lah, kan? Okey, sambil tu kita cuba tengok modul. Okey, minggu lepas kita dah masuk 5.1. Okey, dah masuk. Dan hari ni kita akan cuba cover 2 topik, iaitu 5.2 dan juga 5.3. Okey, so tolong tulis tarikh di sini. Okey. Okey. So, minggu lepas kita dah tengok tentang langkah-langkah ke arah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, macam mana daripada Malaya Union bertukar menjadi Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, dalam masa tempoh 2 tahun itu berlakulah proses macam mana perundingan di antara British dengan penduduk Tanah Melayu untuk menukarkan isi perjanjian Malaya Union kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. So kita dah tengok hal itu, bermula dengan penubuhan Jawatan Kuasa Kerja. Jawatan Kuasa Kerja ni awak kena tahu ada 3. Ada Raja Melayu, saya tu ringkas ada UMNO dan juga ada pegawai British. Okey. Abaikan tulisan keburukan saya itu. Okey. Jadi kemudian cadangan, lepas Jawatan Kuasa Kerja, Jawatan Kuasa Kerja ni bagi cadangan. Lepas itu terdapat konflik lah konflik di antara Putera dan AMC di antara Putera AMCJA tu dengan UMNO atas sebab-sebab dia sendiri, kerana mereka juga ada diorang punya idea diorang sendiri. Kalau awak tanya saya, siapa betul siapa bersalah, pada saya mana-mana pun tak bersalah. Okey, semua ada isu dan perjuangan masing-masing dan apa yang diperjuangkan, mereka cuba perjuangkan, mereka tak nak Persekutuan Tanah Melayu, mereka cuba nak tubuhkan Perlembagaan Rakyat 1947. Okey, tetapi British mengambil kira cadangan daripada Jawatan Kuasa Kerja dan menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni lah. Okey, walau macam mana pun sebenarnya 70% cadangan daripada ini sebenarnya dimasukkan dalam Perlembagaan 1948. Maksudnya kira-kira win-win situation lah. Okey, kita tengok 5.2. Okey, faktor penubuhan PTN 1948. Okey, ada 3 faktor. Yang pertama, macam mana boleh tukar faktor penubuhan ataupun sebab macam mana Malaya Union bertukar menjadi Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pertama sekali, yang paling besar sekali adalah penentangan orang Melayu. 1. Okey, yang kedua adalah cadangan Raja-Raja Melayu dengan UMNO. Okey, yang ini British dah mula bersetuju untuk berunding lah. Okey, yang ketiga adalah sokongan daripada pegawai British. Terdapat tak semua pegawai British yang nak yang menjajah, terdapat juga pegawai British yang juga menyokong pembebasan Tanah Melayu. Okey, jadi kita tengok modul muka surat 5. Awak juga boleh rujuk buku teks muka surat 132 dan 133. Okey, kita pergi kepada latar belakang sikit faktor penubuhan. Okey, bilakah sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu itu ditubuhkan? Okey, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan sebenarnya pada 1 Februari 1948. Okey, antara faktor yang memainkan peranan adalah penentangan orang Melayu ni lah, kan? Okey, orang Melayu, ni awak boleh gariskan orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan juga UMNO telah berganding bahu. Okey, kalau yang mana saya garis, awak boleh highlight kan. Okey, berganding bahu membantah Malaya Union. Okey, perkataan berganding bahu ini sebenarnya awak boleh gantikan dengan bersatu pun boleh. Dalam buku teks awak
berganding bahu. Tapi awak boleh tukar je dengan perkataan yang hampir sama maksud. Untuk AC. Okay, bersatu membantah Malayan Union. Hal ini kerana kenapa? Penubuhan Malayan Union akan memberi kesan buruk. Okay. Ataupun awak boleh tukar kesan negatif. Okay. Ataupun menjejaskan. Hal ini kerana Malayan Union akan menjejaskan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu pun boleh. Okay. So ahli parlimen pada masa itu, ahli parlimen di Gamas, telah melaporkan bantahan tersebut kepada Dewan Parlimen British, ataupun sebenarnya pendek kata sebenarnya melaporkan kepada kerajaan British lah. Menyatakan bahawa British mahu laksanakan rancangan Malayan Union. Dia kata kalau British nak teruskan juga kan Malayan Union ni, maka tanah Melayu akan menjadi huru hara. Sebab tu dia beritahu kat British supaya mengambil tindak-tindakan untuk selesaikan masalah tersebut, supaya tanah Melayu dapat kembali aman. Sebabnya adalah British baru lepas habis Perang Dunia Kedua. British yang berperang. Jadi British pun penat. British pun penat. Dan mereka tak nak menghadapi masalah dengan kawasan tanah jajahan. Kalau tak, mereka tak larat. Dalam pada masa yang sama, persediaan untuk menggubal perjanjian persekutuan tanah Melayu. Inilah berkait dengan 5.1 tadi yang awak tengok. Jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja. Kenapa saya kait-kaitkan? Sebab awak jangan ingat 5.1 tak ada kena-mengena dengan 5.2. Tak. 5.1 adalah proses keseluruhannya. 5.2 adalah kesimpulannya. Daripada proses langkah-langkah penubuhan tadi, kesimpulan yang kita nampak ialah kenapa boleh bertukarnya Malayan Union menjadi PTN 1948 adalah kerana perentangan orang Melayu. Yang kedua, yang ini adalah ni ahli parlimen British yang sendiri datang dan sendiri tengok macam mana rakyat berhimpun beramai-ramai yang tidak bersetuju dengan Malayan Union. Sebab tu dia melaporkan kepada British untuk mengekalkan keamanan. Yang kedua adalah cadangan Raja-Raja Melayu. So British mengadakan perjumpaan dengan Raja-Raja Melayu untuk menyelesaikan konflik. Konflik boleh tukar menjadi masalah. So dalam pertemuan itu, Raja-Raja Melayu mencadangkan, sini adalah jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja. Mencadangkan. Yang ini adalah selepas jawatan kuasa kerja timbullah cadangan. Cadangan. So apa yang dicadang? Pertama sekali adalah mereka nakkan persekutuan bertaraf naungan, bukan jajahan. Maksudnya bila kata naungan ni, maksudnya British menaung tanah Melayu. Maksudnya sistem pemerintahan masih lagi diteruskan oleh penduduk tanah Melayu. Tetapi kalau kata jajahan, maksudnya sistem pemerintahan semua dikuasai oleh British. Sebab itulah Raja Melayu memohon supaya British menukar status jajahan kepada status naungan. Dan mereka juga mahu satu perjanjian baru menggantikan Malayan Union. Tukar. Nak tukar. Sebab tu jawatan kuasa. Satu lagi mereka nak tukar. Nak tukar. Tukar jawatan kuasa. Gubernur. Nak tukar jawatan kuasa gubernur kepada Pesuruhjaya Tinggi. Kenapa mereka tak nak gubernur? Kalau awak tengok balik masa bab 4 Malayan Union, Ketua Pentadbir Malayan Union adalah gubernur. Sebenarnya kuasa gubernur ini bersama dengan kuasa yang di-Pertuan Agong negara kita. Kedudukan paling tinggi sekali lah. Jadi Raja-Raja Melayu tak nak. Sebab gubernur akan menjadi lebih berpengaruh daripada Raja-Raja Melayu. Sebab tu mereka mahukan jawatan yang lebih rendah sikit daripada gubernur, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British. Supaya kuasa balance antara British dengan Raja-Raja Melayu. Dan Raja Melayu juga berkuasa dalam, mereka juga mahu kuasa dalam perundangan. Dan satu lagi mereka mahukan dalam
perjanjian yang baru itu mesti masukkan Perkataan Negeri-Negeri Melayu. Sebab tu ada nama Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Dan satu lagi kenapa British bersetuju adalah Sultan Perak. Sultan Perak mendesak Governor General masa tu untuk menerima usul. Okey, apa itu usul? Usul ni sebenarnya sama maksud dengan cadangan lah, sama maksud. Sebenarnya kalau tukar, Sultan Perak juga mendesak Sir Edward untuk menerima cadangan. Cadangan. Okey, cadangan dalam bentuk persekutuan. Okey. Yang ketiga, sokongan daripada pegawai British. Okey, mereka menyokong kerana dapat mewujudkan, ni standard lah, dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. Dan hal ini dapat menjamin kemasukan pelabur luar untuk ekonomi. Terdapat pegawai British yang lain sebenarnya. Yang ni awak boleh rujuklah buku teks. Tengoklah kalau nak tambah nama kan. Okay, saya ambil yang penting-penting je. Rujuk buku teks. Okay, contohnya salah satunya pegawai British adalah Sir Ralph Hon lah. Mencadangkan Raja-Raja Melayu diberikan kuasa tertentu dalam majlis negeri dan majlis perundangan. Okey, so yang ini adalah sama Yang ini berlaku serentak semasa penubuhan jawatan kuasa kerja. Tengok balik 51 jawatan kuasa kerja. Yang inilah bertemu dengan wakil UMNO, dan memberi peluang kepada Datuk Jaafar, wakil UMNO Datuk Jaafar, dan Raja-Raja memberikan cadangan. Nampak? Jawatan kuasa kerja dan juga lepas tu cadangan daripada jawatan kuasa kerja. Masih lagi start dekat proses yang pertama kedua. So tambahan pula British menjalankan dasar dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik. Apa itu dekolonisasi? Soalan dia, apakah itu dekolonisasi? Boleh tambah nota kat tepi tu. Dekolonisasi adalah salah satu perkataan yang maksud dia adalah bebaskan tanah jajahan ataupun ke arah, dalam buku teks awak ke arah berkerajaan sendiri. Sebenarnya perkataan dekolonisasi tu kita ambil dari perkataan bahasa Inggeris lah, tapi kita pinjam juga dari perkataan Indonesia. Kalau dalam kamus bahasa Melayu kita sebenarnya tak ada. Dekolonisasi maksudnya adalah proses macam mana British dan Amerika Syarikat membebaskan tanah jajahan yang mereka ada, dan mereka menggalakkan pembentukan negara dan tidak mahu menjalankan dasar perluasan wilayah. Dasar perluasan wilayah macam penjajahan lah, tak nak dah. Maksudnya negara tu mesti bebas. Ini dipersetujui oleh dalam Piagam Atlantik untuk mengatasi masalah Perang Dunia Kedua sebenarnya. Sebab Perang Dunia itu lebih merugikan lah mereka sebenarnya, walaupun mereka menang. So yang ini kita boleh buat latihan untuk yang ini. So yang ini latihan.